Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu doakan semoga murid-murid sihat dan bersemangat untuk belajar. Salam perkenalan daripada saya, Cikgu Suharwani, mengajar di SMK Belimbing, Tanah Merah, Kelantan. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar Matematik tingkatan 2 bab 1 bertajuk Pola dan Jujukan. Mengapa kita perlu belajar tajuk ini? Sebenarnya murid-murid, konsep pola dan jujukan boleh diaplikasi atau digunakan dalam seni bina, rekaan fashion, sains, ilmu falak, fizik dan teknologi. Baiklah murid-murid, boleh lihat contoh yang berkaitan dengan pola dan jujukan yang hampir dengan kita, iaitu bunga matahari. Bunga matahari ialah bunga yang unik dari segi susunan atau pola biji benihnya yang tersusun secara lingkaran mengikut arah tertentu. Jumlah biji benih pada lingkarannya terdiri daripada dua jenis, iaitu lingkaran 21 dan lingkaran 34. Nombor 21 dan 34 adalah antara nombor dalam jujukan Fibonacci. Fibonacci ialah satu contoh pola dan jujukan nombor. Nombor Fibonacci diperkenalkan oleh seorang ahli matematik Itali, iaitu Leonardo of Pisa. Baiklah, dalam bab 1, murid-murid akan belajar berkaitan dengan 1. Pola, 2. Jujukan, 3. Pola dan jujukan. Seterusnya, di bawah tajuk pola, murid-murid akan dapat mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Seterusnya, di bawah tajuk pola, murid-murid akan dapat mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar dan seterusnya membuat rumusan tentang pola. Baiklah, apakah pola murid-murid? Ya, pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Mari kita lihat contoh pola nombor berikut. Jika murid-murid lihat aturan nombor ini adalah mengikut urutan menaik, bermaksud satu nombor perlu ditambah atau didarab dengan suatu nombor untuk mendapatkan nilai atau nombor seterusnya. Kita lihat di sini, penambahan dari satu nombor kepada nombor seterusnya tidaklah ketara. Bermaksud murid-murid perlu menambah nombor sebelumnya dengan suatu nombor. Sebagaimana contoh ini. Bagaimana ya murid-murid untuk mendapatkan nilai nombor kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam? Ya, bagus murid-murid. Iaitu untuk mendapatkan nombor kedua, murid-murid perlu menambah nombor pertama atau sebelumnya dengan 10. Begitu juga untuk mendapatkan nombor ketiga, murid-murid perlu menambah nombor kedua atau sebelumnya juga dengan 10 dan begitulah seterusnya. Soalan daripada cikgu, apakah pola yang murid-murid dapati dalam aturan nombor ini?
Bagus murid-murid. Polanya ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Ingat ya murid-murid, pola perlu ditulis sebagaimana dalam skrin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Nombornya ialah 30, 27, 24, 21 dan 18. Jika kita lihat, nombor ini menunjukkan aturan ataupun jujukan menurun. Bermaksud murid-murid perlu menolakkan atau membahagikan nombor sebelumnya. Berapakah yang perlu murid-murid tolakkan? Kenapa perlu ditolakkan? Tadi cikgu sebut perlu bahagi atau tolak. Kerana jika kita lihat aturan nombor ini adalah tidak ketara, maka kita perlu menolakkan nombor pertama ataupun nombor sebelumnya dengan 3. Ya, maka polanya ialah menolakkan nombor sebelumnya dengan 3. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Baiklah murid-murid, nombornya ialah 2, 8, tempat kosong dan 128. Nombor di tempat ketiga dikosongkan, tetapi murid-murid boleh menentukan nombor ketiga jika sudah tahu polanya. Murid-murid lihat, aturan nombor ini juga adalah mengikut urutan menaik. Oleh itu, murid-murid boleh menambah atau mendarab nombor pertama untuk mendapatkan nombor kedua dan seterusnya. Di sini, murid-murid dapat lihat penambahan dari satu nombor kepada satu nombor adalah ketara. Maka, murid-murid perlu mendarab nombor pertama dengan suatu nombor untuk mendapatkan nilai atau nombor kedua dan seterusnya. Ya, untuk mendapatkan nombor kedua, murid-murid perlu mendarabkan nombor pertama dengan 4. Maka, untuk mendapatkan nombor ketiga dalam ruangan yang dikosongkan, murid-murid juga perlu mendarabkan nombor kedua dengan 4, iaitu 8 darab 4 sama dengan 32 dan seterusnya 32 darab 4 bersamaan 128. Bolehkah murid-murid tentukan apakah pola bagi aturan nombor ini? Ya, polanya ialah mendarab 4 kepada setiap nombor sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat contoh seterusnya. Nombor-nombornya ialah 200, 100, 50 dan tempat kosong. Nombor dalam ruangan keempat dikosongkan. Tetapi murid-murid boleh menentukan nombor keempat itu jika sudah tahu polanya. Jika murid-murid lihat, aturan nombor ini adalah mengikut urutan menurun. Oleh itu, murid-murid boleh menolak atau membahagi nombor pertama untuk mendapat nombor kedua dan seterusnya. Di sini, murid-murid dapat lihat penurunan dari satu nombor kepada satu nombor yang lain adalah ketara. Maka, murid-murid perlu membahagi nombor pertama dengan suatu nombor untuk mendapatkan nilai atau nombor kedua dan seterusnya.
Untuk mendapatkan nombor kedua, murid-murid perlu membahagi nombor pertama dengan 2 dan seterusnya, sehinggalah murid-murid dapati nombor pada tempat keempat, iaitu 50 bahagi 2 sama dengan 25. Boleh murid-murid tentukan apakah pola bagi aturan nombor ini? Ya, polanya ialah membahagi 2 kepada setiap nombor sebelumnya. Murid-murid, pola bukan sahaja dilihat pada nombor atau angka, tetapi pola juga terdapat pada bentuk atau gambar rajah. Baiklah, mari kita lihat contohnya. 2, 4, 8, 16, tetapi dalam bentuk gambar rajah. Pola bagi rajah ialah mendarab 2 segitiga kepada corak sebelumnya. Seterusnya, kita akan lihat gabungan pola nombor dan gambar rajah yang sangat unik, iaitu segitiga Paskal. Nombor dalam segitiga Paskal bermula dengan 1. Susunan kedua juga 1. Pada susunan ketiga, barulah didapati nombor 2 kerana ia terhasil daripada penambahan nombor di atasnya, iaitu 1 tambah 1. Begitulah seterusnya, pada baris keempat, nombor 3 didapati apabila 1 ditambah 3. Baris kelima, 4 didapati apabila 1 ditambah 3. 6 didapati apabila 3 ditambah 3. Baris ke-6, 5 didapati apabila 1 ditambah 4. 10 didapati apabila 4 ditambah 6. Dan seterusnya. Manakala hasil tambah nombor-nombor pada satu baris juga adalah mengikut suatu pola tertentu, iaitu 1 pada baris pertama, 2 pada baris kedua terhasil daripada 1 tambah 1, 4 pada baris ketiga terhasil daripada 1 tambah 2 tambah 1, 8 pada baris keempat terhasil daripada 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 16 pada baris kelima terhasil daripada 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Dan 32 pada baris ke-6 terhasil daripada 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Boleh murid-murid tentukan pola pada senarai nombor 1, 2, 4, 8, 16, 32 tadi? Ya, polanya ialah mendarab 2 kepada setiap nombor sebelumnya. Satu lagi keunikan yang terdapat pada segitiga Paskal ialah nombor pada lajurnya juga menunjukkan pola tertentu. Bermula dengan pola iaitu baris lajur kedua, nombornya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Polanya ialah menambah 1 kepada setiap nombor sebelumnya. Jika murid-murid lihat aturan nombor pada lajur ketiga iaitu 1, 3, 6, 10 merupakan pola nombor segitiga dikenali sebagai triangular number dan dapat dilihat pada rajah segitiga berikut.
Baiklah, jika murid-murid lihat aturan nombor pada lajur ketiga iaitu 1, 3, 6, 10 merupakan pola nombor segitiga atau dikenali sebagai triangular number dan dapat dilihat pada rajah segitiga berikut. Seterusnya murid-murid, satu lagi pola nombor yang unik terdapat pada nombor Fibonacci. Kalau murid-murid perasan, pada awal pembelajaran tadi cikgu ada menyebutkan tentang nombor Fibonacci yang ada kaitan dengan bunga matahari. Apakah nombor Fibonacci sebenarnya murid-murid? Baiklah, nombor Fibonacci merupakan satu corak nombor yang berturutan bermula dengan sifar 1, 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 nombor sebelumnya. Maka kita akan dapat sifar 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Baiklah murid-murid, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran hari ini didapati pola merupakan suatu corak tertentu dalam sesuatu nombor atau objek. Kedua, suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Ketiga, manakala suatu pola dalam objek boleh ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Baiklah, untuk menguji kefahaman murid-murid tentang tajuk yang cikgu ajar hari ini, murid-murid boleh cuba menyelesaikan latihan dalam buku teks tingkatan 2 muka surat 6 dan 7. Sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Sampai bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.